Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat pengerusi majlis, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, penjaga masa yang sentiasa berlandaskan prinsip al-as, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi, dekat di hati. Assalamualaikum dan salam perpaduan buat semua. Berdirinya saya pada hari ini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana melalui mauduk bicara pidato saya, kesaksamaan gender pencetus kemakmuran di bawah tema kesihatan diri dan reproduktif. Sebelum bibir mengungkap kata, sebelum lidah mengatur bicara, izinkan saya menjelaskan pendefinisian tajuk pidato saya pada hari ini secara holistik. Kesaksamaan gender pencetus kemakmuran dapat diterjemahkan sebagai memberikan akses kemudahan untuk sumber dan peluang termasuk penyertaan ekonomi dan membuat keputusan serta keadaan menilai tingkah laku yang berbeza, cita-cita dan keperluan secara sama rata tanpa mengira jantina dalam mewujudkan kesejahteraan. Jelaslah bahawa mauduk saya berlandaskan pembicaraan tentang kepentingan kesaksamaan gender dalam memakmurkan negara sekaligus melahirkan negara yang bergerak seiring dengan perkembangan dunia. Sidang hadirin pencetus minda kelas pertama sekalian. Indikator saya yang pertama, luas peluang ekonomi seimbang. Seperti yang kita ketahui, sektor ekonomi merupakan kunci kemajuan negara yang meliputi pelbagai jenis pekerjaan dan menjadi sumber pendapatan seseorang. Namun, pada era globalisasi ini, terdapat diskriminasi terhadap gender yang berlaku dalam sektor pekerjaan. Kajian pendidikan yang dijalankan oleh Women's Aid Organisation WAO dengan kerjasama agensi pendidikan Viz.ai telah membuktikan bahawa sebanyak 56% wanita di Malaysia mengalami sekurang-kurangnya satu bentuk diskriminasi di tempat kerja akibat stereotip gender. Stereotip gender yang didefinisikan sebagai pandangan yang ditetapkan oleh masyarakat secara umum tentang ciri-ciri seseorang seperti jantina, ras atau budaya. Pelbagai bentuk diskriminasi gender dalam sektor pekerjaan seperti pengagihan upah, pembahagian kerja, kenaikan pangkat dan cuti rehat. Perkara ini juga berlaku disebabkan oleh tanggapan bahawa pekerja lelaki lebih banyak melakukan kerja berat biarpun mereka bekerja dalam jawatan yang sama. Jurutera khususnya merupakan pekerjaan yang mengutamakan pekerja lelaki berbanding pekerja wanita. Persoalannya, adakah kita ingin melihat ekonomi negara merosot kerana masalah diskriminasi yang sudah tentu tidak adil bagi mana-mana pihak? Hanya kesaksamaan gender yang mampu mengatasi permasalahan ini. Jelaslah, dengan adanya kesaksamaan gender dalam sektor ekonomi, maka semakin utuhlah KDNK negara. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, indikator saya yang kedua. Bersama berjuang, politik gemilang. Umum mengetahui bahawa pentadbiran negara merupakan satu aspek penting dalam pembentukan negara yang berkualiti. Sejajar dengan itu, politik memerlukan ahli yang komited dan berintegriti. Namun, tidak asing lagi, masalah diskriminasi masih berlaku dalam dunia politik moden. Wanita masih dipandang rendah lantas dihalang untuk bekerja dengan lebih luas dalam pentadbiran negara. Hak wanita untuk menjadi calon dalam pilihan raya atau memperoleh peluang dalam bidang politik disediakan melalui Jaminan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Namun, secara realitinya, peranan wanita dalam bidang-bidang tersebut tidak dianggap sepenting kaum lelaki kerana masyarakat masih dikongkong dengan pemikiran bahawa lelaki lebih hebat berbanding wanita. Selain itu, masalah ketidaksamaan gender dalam politik boleh dilihat melalui jumlah peluang pencalonan wanita dalam pilihan raya. Contohnya, pada pilihan raya umum yang lalu, kurang 20% calon wanita bagi Dewan Rakyat mahupun kerusi parlimen. Oleh hal yang demikian, masalah diskriminasi gender yang wujud sehingga membataskan pelibatan wanita dalam bidang politik perlu dihentikan. Mafhumnya, politik merupakan satu bidang yang luas dan masalah berat sebelah antara gender perlu dibantras bagi merealisasikan kemakmuran negara. Hadirin sekalian, indikator ketiga saya, masyarakat berbilang, sosial berkembang. Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat unik, kaya dengan pelbagai kaum.
Jika kita lihat dari perspektif yang berbeza, diskriminasi gender juga berlaku dalam aspek sosial. Wanita diabaikan atas alasan lemah dan tidak sekuat lelaki. Isu tersebut berlaku disebabkan oleh proses sosialisasi seseorang individu. Proses ini penting bagi mendidik individu akan nilai, sikap dan kemahiran dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai teladan. Bukankah hubungan yang erat terjalin menjadi impian setiap individu agar semua lapisan masyarakat dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi? Sehubungan dengan itu, ibu bapa, rakan sebaya, persekitaran dan suri teladan setiap individu menjadi faktor penting bagi proses sosialisasi. Tambahan pula, media massa memainkan peranan yang besar dalam mewara-warakan isu diskriminasi gender ini. Jadi, secara tidak langsung, bidang sosial berkembang dengan luas dan seterusnya memanifestasikan negara yang gagah berdiri di mata dunia jika masyarakat mengetengahkan kesesamaan gender dalam kehidupan. Hadirin yang saya kasihi sekalian, bukalah mata seluas-luasnya dan sama-sama kita menerapkan budaya kesesamaan gender dalam kehidupan. Dengan adanya penerapan ini, secara tidak langsung dapat melahirkan negara yang bebas diskriminasi, bersatu padu dan dikenali seantero dunia. Pelbagai impak negatif dapat kita lihat daripada masalah berkaitan gender ini. Jadi, semua pihak perlulah menggabungkan tenaga bersama-sama dalam memastikan isu berat sebelah dalam konteks gender tidak akan berlaku lagi dalam negara kita. Adakah kita ingin melahirkan negara yang berpecah belah dan tidak berprestij? Tepuk dada, tanya selera, tepuk dahi, fikirlah sendiri. Sesungguhnya, kesesamaan gender pencetus kemakmuran. Sekian, terima kasih.